beberapa contoh daripada sketchbook saya yang saya buat dah lama dah ni, tahun 2015. Okay, ni nampak jelas tak? Kan? Okay, kabur sikit je. kabur? Pelik tu. Okay. Ni kan tengok garisan tu. Dekat lagi kan? Dekat lagi kot. Tengok garisan. Garisan ni saya guna pen ni. Dan ni. Yang ini live drawing tau, ada model kat depan. Saya lukis guna pen kami ada event tu, saya bawa student pergi Aswara. So ini adalah hasil yang saya lukis di sana. So dan dua nampak? Saya guna pen apa sih? Pen biasa, pen ball pen biasa tu yang harga sering ni pen ni. Oh. Pen biasa Apa itu? Jadi sebenarnya pen tu tak ada masalah. Dia yang penting bila kita guna pen tu kita akan rasa selesa. Ada setengah pen tu tak selesa. Yang ini saya buat dalam masa tak sampai 1 minit kot. Kalau kita nak cepat, sebab dia sekejap je dia akan beralih tau. Macam saya kata tadi warming up kan. Dia duduk, lepas tu dalam 2-3 minit nanti dia beralih. Beralih duduk. Position lain pula. Ni. Ni. Pun blur juga nampak. Okay kan. Ni. Okay. Ni ya. Okay. Ini kalau saya dah colorkan lah. Ni saya dah warnakan. Warnakan ni nanti kita akan buat nantilah. Mungkin kalau dapat minggu depan, kita buat minggu depan. Start dengan color terus. Ni pun sama juga ni. Gesture juga. Yang ni gesture ni biasa saya buat kalau saya dalam proses study drawing tau. Study drawing tu maknanya saya nak cari idea untuk menghasilkan sesuatu karya. So saya buat dalam bentuk gesture dulu. Ni yang saya dah warnakan lah gesture tu. Dia sebenarnya asalnya pen macam tadi juga, tapi saya warnakan. Nampak? Menarik lah. Ini kita nak buat nanti lah next week kot. Kalau dapat Chinese ink. Ada tak lagi gesture drawing yang saya buat dalam ni? Boleh tak kita kongsi sikit? Macam dah habis je. Okay, dah habis. Ni ada a few. Ni kan. Ni. Yang ini waktu saya travel ke Jogja, saya ada buat pameran kat sana. So dalam masa yang sama saya buatlah beberapa drawing. Ni kan. Ini saya gunakan gesture dan selepas tu saya buat hatching. Saya buat hatching. Ini nampak seolah-olah macam illustration sikit lah yang ini. Okey, lagi. Okey.
Macam ni lah gesture. Okay. Alright. Tu je lah kot. Ada lagi ke? Ni ada ni. Ni dari Bali lagi. Okay. Dah cukup tadi tunjuk banyak. Tunjuk banyak nanti awak boleh buat kerja. Okay. Dan apa lagi? Okay, berkenaan dengan awak punya task ni adalah first task. First task untuk bukan first task, yang ini second task. First task kita masih lagi dalam assignment 1 Yang ini adalah task 2 untuk first assignment. Faham So first assignment awak ada 10% markah awak. Yang lepas 5% dan yang ini another 5%. So yang ini awak buat lebih kurang kuantiti dia lebih kurang 30 images. So 30 images tu minimum dan awak boleh buat more than 30 lah. Saya nak tengok awak guna macam-macam medium selain daripada pensel. Jangan buat pensel semata-mata. Daripada pensel mungkin awak buat guna outline ke, awak buat guna pen ke, pen merah ke, tak kisah. Ataupun kalau pakai pensel mungkin awak guna pensel color. At least awak akan nampak ada mood sikit lah. Lagi satu, dalam satu kertas ni, katalah awak buat dalam satu kertas ni, jangan banyak space. Faham tak? Jangan banyak space macam ni. Ada space ni awak penuhkan je dengan awak punya drawing. Faham tak? Saya tak nak awak membazir. Sebab apa? Kita dalam proses study drawing ni, jadi tak kisah, buat je. Tempat yang kosong di sini, tempat yang kosong di sini kan. Tambah lagi. Okey, dalam satu paper tu mungkin awak buat berapa kalau A3 lah mungkin awak buat, kalau saya besar-besar ni mungkin awak buat 1 2 3 4 kan. 4 full body contohnya. Tapi 1 2 3 4 full body tu dia masih ada space dekat atas ni, dekat bawah ni kan sikit kan. Yang itu awak tambahkan dengan lukis lah. Position yang lain, orang duduk ke, orang berdiri ke, ataupun size dia agak kecil sikit ke, ataupun half body ke. Faham tak? Maknanya untuk A3 ni buat je lah dalam 4 full body. Berdiri ke, duduk ke, melompat ke apa ke, and space yang apa, kalau ada lagi ruang di beside the gambar yang awak lukis tu, lukislah benda-benda lain. Contohnya muka ke, nak lukis tangan saja ke, apa yang awak nak study di situ awak buat je. Faham sekurang-kurangnya dia menjimatkan kertas. Satu, nombor dua, awak banyak praktis. Okey, yang paling penting macam mana nak dapatkan gesture drawing tu. Gesture line tu maksud saya. Macam mana nak dapat line yang dipanggil search line tu. Kan kita buat banyak-banyak kali, round ke, bulat ke, panjang ke, apa kita buat line banyak. Di situ baru kita nampak. Dia yang ini awak tak boleh macam mana awak tak boleh nak baca, awak tak boleh nak tengok tau. Awak kena, memang boleh, tapi yang paling penting sekali awak kena praktis. Di samping awak tengok reference, di samping awak baca, awak tengok YouTube, awak tengok tutorial dalam YouTube, awak kena
Praktis tu yang paling penting sekali. Selagi awak tak praktis, selagi itulah awak tak dapat. Itu je. Okay, sebab dia bukan bergantung kepada, dia bukan macam kita buat matematik, ada formula dan awak kena ingat dalam kepala, nanti bila datang soalan awak boleh jawab based on formula yang awak ingat. Tak, dia bukan macam tu. Formula dia ada dan dalam masa yang sama tu formula dia tu awak kena implementkan, awak kena praktis lah. Itu saja, dia tak ada shortcut. Banyak awak praktis, cepat awak dapat. Itu saja. Sebab tu saya bagi awak 30, tapi awak boleh buat 300 pun tak apa, tak ada masalah. Pulang pada awak, tak kisah. Dan insyaAllah minggu depan kita akan buat benda yang sama juga, gesture yang macam ni juga, tapi lebih detail lagi. Lebih detail lagi, mungkin awak perlu buat yang obvious line macam ni kan, instead of ni semata-mata, mungkin certain part, bukan semua, certain part mungkin awak akan highlight di tempat-tempat tertentu. Yang itu untuk apa nama ni, minggu depan kita akan masuk ke assignment yang kedua. Yang saya nak awak buat wet medium. Kita mula dengan Chinese ink. Tapi yang paling penting sekali, gesture ni kena mahirkan supaya nanti bila awak buat Chinese ink, awak punya proportion tu dah betul. Proportion tu dah tak lari, figure tu dah nampak sempurna dan dah boleh capture light dan shadow. Waktu tu baru interesting. Dan lepas tu baru kita bergerak, kita fokus pada torso. Tapi sebelum torso tu saya nak bawa kamu, sebab saya tak nak nanti kamu tertinggal Chinese ink punya teknik. Bila kita buat torso nanti, kita terus masukkan Chinese ink dalam tu. So awak akan dapat dua nanti. Proportion, angle torso, nanti gambar saya akan bagi yang torso tu. Dan saya nak awak insert colour. Insert colour tu sama ada Chinese ink ke ataupun colour-colour yang lain, apa saja jenis yang awak ada, tak kisah, boleh je letakkan nanti. So yang paling penting adalah awak dapat proportion yang bagus dengan menggunakan method gesture drawing ni, sebab di situ adalah kaedah yang paling sesuai untuk awak mencari garisan yang tepat. Walaupun garisan yang tepat, dan jangan padam. Setiap garisan yang awak jangan dipadam. Itu saja saya rasa. Dan selepas torso nanti, kita akan balik ke sini tau. Kita akan balik ke gesture drawing ni juga, tapi dia semakin detail dan kita akan guna colour pula. Waktu tu kita dah start colour sebelum kamu buat final nanti. Waktu tu kamu dah start colour, dan beza dia nanti selang-seli dengan body parts. Body part tu macam fokus on head ke, kita fokus on head je. Tapi kita tak tinggalkan full body ni, fokus on head, bermula dengan gesture, detail and colour. Okay, head maknanya ada mata, ada telinga, ada hidung dalam tu yang kamu kena fokus. Mata, telinga, hidung, mulut. Lepas tu tangan, kaki, jari lah, jari, tangan, kaki. Yang itu bila kamu dah boleh buat full figure dengan proportion yang betul, yang berikutnya tu macam awak nak fokus body parts tu, yang itu dah tak ada masalah, sebab itu cuma nak memperbetulkan sebahagian ataupun beberapa bahagian daripada kita punya bahagian badan. Figure, part of figure tu lah. Sebab the whole figure tu awak dah tahu. So yang ni part pendetilan je. Dia sesi pendetilan untuk bahagian-bahagian dalam badan. Itu saja yang kita nak titik beratkan. So lepas tu barulah kita buat full body dan dan kamu punya final kamu macam saya kata minggu lepas adalah acrylic on canvas kan. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak sebelum kita
mengakhiri sesi kelas kita pada hari ini. Kalau saya buat ukuran macam yang statement tu, Ukuran kan hari tu kan macam 60 gambar, jadi saya buat 31 page, 31 page. size satu-satu figure tu. Ah, Boleh juga. Boleh juga size yang macam tu lah. Size macam tu boleh. Cuma jangan biarkan ada ruang kosong macam saya cakap tadi lah. Kalau kamu rasa selesa macam tu, buat macam tu tak ada masalah. okay. Mungkin ada setengah-setengah tu kamu nak buat besar sikit ke kan. Yang penting jangan stres Arif Okay. Buat relax je. Biar ada reference lah, biar reference senang. Okay. Okey, reference tu sama ada kamu ambil reference daripada sama ada kamu Google reference ataupun kamu ambil gambar sendiri pun boleh tak mengikut apa yang kamu nak. Angle apa yang kamu nak. Kamu ambil lah gambar adik kamu ke, abang kamu ke, family kamu ke kan. Lagi interesting saya rasa. Okay. Gesture tu macam last week kita tak ada fikirkan pasal baju kan. Kita tak ada fikirkan pasal kedut-kedut baju macam mana kan. So yang ini kena masukkan insert sekali Insert sekali kedut baju tu. So baju-baju yang berkedut tu itu yang membuatkan awak punya garisan dalam awak punya drawing tu nanti jadi banyak. Okay. Yang tu yang nampak interesting. Okay? Okay. Right. Ada soalan lagi? Faham Nak hantar seminggu lah, next week lah hantar. Next week kita nak start yang lain kan, so hantar yang ni next week. Saya dah buat ke? Saya dah invite awak ke classroom? Saya pun lupa lah. Ada sih. Tak ada sini. Tak Belum ada. Tak, belum. Okay, nanti Saya saya buat belum. lah. Sekejap lagi saya buat. Sekejap lagi saya buat, saya nak minta kamu punya email address untuk saya invite nanti dalam tu kan. Alright, yang dan separate lah. Yang ini saya kena separate diploma dengan degree sebab nanti saya confuse mana satu diploma, mana satu degree. Sebab saya akan buat 2 folder. Satu folder untuk diploma, satu folder untuk degree, senang sikit. Tak jadi macam sem lepas. Confuse saya mana satu. Nak key in markah tak tahu kan. Mana satu degree, mana satu. Right.